Assalamualaikum. So, kita sambung untuk soalan seterusnya pada tajuk teori graf. Lukis satu graf berdasarkan maklumat yang diberi dan kemudian nyatakan dua alasan kenapa graf tersebut bukan graf mudah. Okey, V ni ialah bucu, jadi kita lukis sahaja dia punya bucunya. So, sini kita lukis sahaja sini P, Q, kemudian R dan juga S. Ada 4 bucu. Kemudian tepinya kita ada PQ, ada PR, P hingga R sambung, QR, QS, QS lagi sekali. So kita boleh buat dia berbilang tepi macam tu. RR maksudnya gelung pada R dan juga RS. Okey, kalau tengok kat sini kita ada satu gelung dan satu berbilang tepi. Kenapa dia bukan graf mudah? Kerana mempunyai gelung, dan yang kedua kerana mempunyai berbilang tepi. Berbilang tepi. Okey, sebab syarat untuk jadi graf mudah, tiada gelung, tiada berbilang tepi. Selesai soalan pertama. Soalan yang kedua. Mana kedua dia? Oh, dia dah lompat, tak apa. Kita pergi ke soalan ke bawah dulu lah. Okey, Raja menunjukkan satu graf terarah bagi sebuah model lalu lintas. Nilai pemberat di dalam graf tersebut merupakan jumlah aliran kenderaan. Tentukan jumlah pengaliran kenderaan di X1, X2, X3 dan X4. Okey, untuk soalan macam ni adalah kena tahu jumlah in adalah sama dengan jumlah out. Okey, jadi dekat mana kita nak tengok dulu ya? Okey, sini boleh. Contohnya kita tengok pada bucu E ni, dia masuk in 150 dan juga 100. 150 tambah dengan 100 keluar jadi 250. Jadi X4 kita ni, X4 ni adalah 100 tambah 150. So sini ialah 100 tambah dengan 150. So kita akan dapat 250 pada X4. Masuk dekat sini, so dekat B sebenarnya nilainya ialah 250. Kita dah keluar kat sini 110, jadi X3 ni ialah X3 ni sebenarnya 250 tolak dengan 110. So dapat 140. Jadi X3 ialah 140. Masuk 140, tak tahu masuk lagi berapa, tapi keluar 100, keluar 200. Jadi X3 dekat C ni sepatutnya nilainya 200 lah sebab keluar 200. Tapi dekat sini hanya masuk 140. Jadi X2 ni ialah 200 tolak dengan 140 akan dapat 60 dekat X2. Okey, jadi kita tengok pula untuk bucu DA. DA kita dah masuk 100, keluar 60. So, lagi keluarnya berapa? So, dekat X1 ni kita ada 110 tolak dengan 60. Jadi, dapatlah 50. Jadi, selesai. Semua kita dapat X1 50, X2 60, X3 140 dan X4 250. So, untuk soalan macam ni, tengok anak panah iaitu kita tahu tengok setiap bucu. Jumlah in adalah sama dengan jumlah out. Okey, seterusnya tengok soalan seterusnya dekat sebelah sini.
Raja di bawah ialah graf berpemberat tak terarah yang menunjukkan jarak dalam kilometer antara 5 lokasi utama di sebuah bandar. Lukis 2 subgraf bagi graf itu dengan mengekalkan jumlah bucu yang sama. Kemudian hitung jumlah nilai pemberat maksimum pokok yang mungkin. Okey, dekat sini dia ada 2 perkara. Yang pertama dia suruh lukis 2 subgraf dengan mengekalkan jumlah bucu. Jadi jumlah bucu kita ada A, B, C, D, E. Mesti dikekalkan. Dan kita lukis 2 subgraf. Okey, kita buat yang itu dulu. Apa itu subgraf? Subgraf ialah berpandukan daripada graf asal. Kita hanya menggugurkan beberapa sahajalah. Maknanya bucu tak boleh gugur. Kita boleh gugurkan mana-mana sahaja. Contoh, ni dia ada macam-macam jawapan lah. So, kita kekalkan dulu semua bucu yang ada. So, bawah sikit sini ada D. So, sini ada E. So, kita boleh sambung A ke B 5, B ke C 5, C ke D 2, D ke E 7, E ke A 3. Ini ialah subgraf. Ini ialah subgraf. Subgraf bukan pokok, tapi pokok ialah subgraf. Satu. Apa lagi yang kita boleh buat? Dia nak 2. Okey, so kita boleh lukis lagi 1. So bucu tak boleh tanpa menggugurkan bucu. Jadi bucu ni kita salin terlebih dahulu. Semua bucu ni kita salin. Okay, saya nak guna pen warna lain. So contohnya kali ni saya nak A sampai D. A sampai D ni ialah 10. Kemudian kita ada CE ada 6. Kemudian CD ada 2. A ke C, B kepada C ialah 5. Ini juga ialah subgraf. Selesai untuk soalan ni. Kemudian hitung jumlah nilai pemberat maksimum. Kalau ditanya maksimum, pokok. Okey, so kena ingat syarat untuk pokok. Syarat untuk pokok adalah bucu tolak 1. So sekarang ni kita ada bucu A, B, C, D, E. So ada 5 bucu dia. 5 tolak 1 dapat 4. Kita ada 4 sahaja tepi. Kita nak buat graf dengan 5 bucu 4 tepi. Tapi dia nak maksimum. Bila dia tanya maksimum, maksudnya dia nak yang paling berat. Maksudnya kita kena gugurkan yang paling kecil lah. So kita kira dulu ada berapa tepi kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi. Kita hanya nak 4. Maksudnya kita kena gugurkan 3. Maksudnya kita gugurkan 3. Kita gugurkan yang paling kecil. So paling kecil 2, 3 dan 5. So kita ada 2 5 kat sini. Kita akan tengoklah mana satu 5 yang dia akan gugurkan. Mungkin 5 kat sini pun tak apalah sebab nilai dia mana-mana. Jadi kita lukis semula gambar tersebut. So kita ada sini A, B, C, D dan juga E. Jadi AB ni dah tak ada sebab kita dah gugurkan garis tersebut. So kita ada AD. AD ialah nilainya 10. Kemudian kita ada BC 5. BC 5. CD. CD pun tak ada, kita dah gugurkan. Kemudian kita ada CE. CE 6. Dan juga ED ni 7. Jadi inilah pokok dengan pemberat maksimum. Kemudian kita kiralah sebab dia nak jumlah, dia hitung jumlah. Jadi jumlahnya adalah sama dengan 5 tambah 10 tambah 6 tambah dengan 7. Okey, so dapat 21, 28. So kita ada 28 lah nilai pemberat maksimum. Okey, pergi ke soalan seterusnya. Untuk bahagian B, raja di bawah, raja menunjukkan satu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan set tepi. Set tepi tu mana?
Okey, set tepi. So, kita kena bagi tahu E lah kan. So, E sama dengan. So, apakah dia punya pasangan dia yang ada? So, kita ada sini AD, AD. Yang kita dah tulis, kita tandakan supaya tak berulang ataupun tak tertinggal. AD, AD. Kemudian sini ialah AB, AB, AC. Kemudian kita ada gelung ni namanya BB. Kemudian BC. Dan juga CD. Okey, bilangan darjah. Kita tengok bilangan darjah ialah bilangan 2 kali tepi. So, berapa tepi kita ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 2 darab dengan 7 dapat 14 bilangan darjah. B. Dalam darjah di bawah diberi bawah titik-titik P, Q, R, S, T, U ialah 6 bucu bagi satu graf terarah. Terarah maksudnya dia ada anak panah. Set bucu V dan set tepi E adalah seperti berikut. Lengkapkan darjah di bawah. So, yang pertama kita tengok kita ada P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. Oh, ada U dekat sini. V dia kata tak ada U mungkin tersalah lah ni. Sepatutnya dia tertinggal U kat sini Sebab dalam ni ada U. So, kita tengok QP. QP maksudnya dari Q ke P. So, buat anak panah macam ni. So, PR, P kepada R. Anak panahnya dari P pergi R. Lepas tu QR, QR. SR, S kepada R. ST, ST. STRT, mana RT sini? R kepada T. TU. Dan QQ. QQ maksudnya gelung. Buat gelung kemudian buat anak panah. Selesai. Seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan nama murid yang meminati beberapa jenis sukan di sekolah. Wakilkan maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Okey, untuk soalan macam ni, kita kena tentukan mana satu bucu, mana satu dia punya tepi. Okey. Jadi, kalau tengok dekat sini, cara untuk menentukan bucu atau tepi, kita tengok sini. Contohnya macam ni Tengok Anis. Ada 3 Anis. Kalau ada bilangan nama tu dia melebihi daripada 2, automatik dia merupakan bucu. Dia tak boleh jadi tepi. Jadi sekarang Anis dengan EU tu ialah bucu. Maksudnya bucu ni namanya Anis. Ni contoh ni ada dalam buku teks. Nanti boleh cuba tengok EU. So, dia punya tepi ni namanya ialah badminton. Badminton nama dia punya tepi. Badminton. Kemudian EU dengan Razak. EU, Razak tu kat mana? Mana-mana pun boleh. Kita yang tentukan. Contoh dekat sini ialah Razak. EU dengan Razak ialah bola sepak. So, jadi tulis kat sini bola sepak. Kita buat satu persatu, okey? EU Razak dah. Anis dengan Razak. Anis dah ada kat sini. So, kita sambung saja Anis dengan Razak. Jadi, Anis dengan Razak ialah tenis. So, tulis kat sini tenis. Kemudian Anis dengan Bella. Okey, nama Bella belum wujud. Jadi, kita boleh sambungkan Bella ke bawah pun boleh. So, sini ialah Bella. Bella bola tampar. Jadi, tepi ni namanya ialah bola tampar. Ni kena tulis betul-betul lah Kemudian Razak dengan Bella.
Razak dah ada, Bella ada. So, kita sambung saja Razak dengan Bella. Razak Bella ialah catur. Jadi, tepi ni namanya ialah catur. Kemudian, Razak Bella dah dash dengan Anis. Dash tu belum wujud lagi. Jadi, kita bolehlah buat dia ke atas macam ni pun boleh. So, sini ialah dash, D-A-T-C-H. So, ini ialah bola jaring. Pastikan label betul dan juga semua tepi ni ditulislah. Okey, soalan seterusnya untuk tajuk ketaksamaan linear. Ini pun tajuk daripada tingkatan 4. Okey, so kita tengok soalan. Pada graf yang disediakan lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Tengok macam ada 2 saja. Jadi maksudnya kita kena cari lagi satu garisan tu di mana. Okey, so kita ada Y lebih kecil dan sama dengan 3X tambah 5. Ada garisan tu wujud. Y sama dengan X ada. So, sini kita tak ada. Y lebih kecil dan sama dengan 5. So, Y dekat sini. Jadi, kita nak tahu 5 tu berada dekat mana. Jadi, kalau perhatikan di sini, kita ada garisan Y sama dengan 3X tambah 5. Kalau kita katakan pada pintasan Y dekat sini, ingat, kalau pintasan Y, kalau soalan tanya berkenaan dengan pintasan Y, bermakna X sama dengan kosong. Kalau kan X ni kosong, 3 darab kosong dapat kosong. So, Y sama dengan 5. Jadi, sini sebenarnya nilainya adalah 5. Kalau garisan Y sama dengan 5, mana garisannya? Garisannya di sini. Guna pembaris. Ini sepatutnya pembaris lah, saya tak ada pembaris. Garisannya garisan padu ke putus-putus? Garisannya garisan padu sebabnya ada tanda sama dengan dekat bawah ni. Okey, jadi mana jawapan dia? Y kecil dan sama dengan, jadi ke bawah. Garisan ni ke bawah. Y besar, garisan ni ke atas. Kemudian Y kecil daripada 5. So, garisannya ke bawah. Mana jawapannya? Okey, di sini. Kadang-kadang pelajar agak keliru dengan simbol sama besar atau kecil. Jadi kita ada simbolnya macam ni. Macam ni. Macam ni dan juga macam ni. Apa nak buat? Letak satu garisan di hadapan simbol tersebut. So simbol macam ni ialah kecil. Simbol macam ni ialah besar. Kalau confuse kita buat tanda macam ni. Macam ni kita baca Y kecil daripada. Ini Y besar daripada X. Ini Y kecil daripada 5. Okey, soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan satu rantau berlorek yang dilukis pada satu satah kartes. Nyatakan 2 ketaksamaan yang mentarifkan rantau berlorek tersebut. Selain daripada Y lebih besar daripada 1/2 X tambah 1. Seterusnya, tentukan sama ada titik 22 memuaskan rantau berlorek tersebut, berikan justifikasi. Titik 22 kat sini. Okey, nanti kita tengok. Okey, ni kita dah dapat. Kemudian kita ada garisan yang ni. 1. Garisan yang kedua yang ni. Okey, apa nama garisan pertama? Garisan pertama ni garisan yang selari dengan paksi X memintas pada Y dekat 4. Jadi apa nama dia? Senang saja. Namanya ialah Y 4. Y sama dengan 4 lah namanya. Tapi ketaksamaan dia berada di bawah. Bawah kecil. Kecil. Garisan yang padu. So, tambah tanda sama dengan. Y kecil dan sama dengan 4. Garisan yang kedua. Bagi garisan yang kedua, ini pun dah senang sebabnya dia berada pada 4 dan juga 4. Okey, so nama garisan tu ialah X tambah Y sama dengan 4. Kali ni garisan tu yang dia lorekkan berada di atas. Kalau atas, lebih besar dan sama. Selesai. Okey, lepas tu dia tanya, dua-dua ni memuaskan ataupun tidak memuaskan. Berikan justifikasi. Disebabkan dia berada pada garisan putus-putus, maksudnya garisan yang berada pada putus-putus ni, dia tidak memuaskan lah. Jadi, dia suruh berikan justifikasi. So, apa kita nak buat? Kita jawab, tidak memuaskan rantau berlorek kerana tidak memuaskan ketaksamaan
Y besar daripada 1/2X tambah 1. Apa nak jawab? Mula-mula jawab dulu soalan. Dia tanya memuaskan ke tidak memuaskan. So, kita jawab tidak memuaskan. Tidak memuaskan kerana tidak memuaskan rantau berlorek lah. Rantau berlorek kerana tidak memuaskan ketaksamaan Y besar pada 1/2X tambah 1. So tu jawapan kita punya justifikasi kita lah. Okey, seterusnya untuk bahagian B, masih lagi tajuk ketaksamaan linear. Ali yang merupakan seorang tukang jahit. Beliau menjahit 2 jenis baju. Baju Melayu X dan baju Melayu Y. Jumlah baju Melayu yang dijahit selebih-lebihnya. Dia cakap 2 kali. Selebih-lebihnya sepatutnya macam ni lah, lebih. Tapi di berulang-ulang ni maksudnya double meaning. Bila double meaning, dia terbalik. Simbolnya lebih kecil dan sama. Double meaning kita kata. Kemudian, jumlah baju. Jumlah baju kita ada X tambah Y. Jumlah. Selebih-lebihnya 50. Jadi ini persamaan dia. Bilangan maksimum. Bilangan maksimum. Maksimum ni sepatutnya banyak. Kan? Bilangan maksimum. Tapi dia kata maksimum macam double meaning juga. So, jadi bila bagi X maksimum kecil dan sama dengan 25. Bilangan minimum Y lebih besar dan sama dengan 20. So, ini ialah 3 yang disuruh tulis. Lukis dan lorek rantau memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Okey, so apa kita nak buat? Senang sahaja ni. So, kita ada 3 ketaksamaan. Yang pertama, kita lukis dulu X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 50. Maknanya daripada 50, titik 50 dengan titik 50. Apa nak buat? Kita sambungkan dia guna pembaris. X kecil dan sama 25. Sini X. 20, sini 25 dekat sini. Jadi ni garis dia. X kecil daripada 25. Dan juga Y20. Y20 dekat sini. Okey. Jadi kita ada 3 garisan dekat situ. Jadi kita tengok mana satu kawasan dia. Dia kata X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 50. Jadi dia garisannya ke bawah. Garisan tu berada di bawah. Okey, lepas tu X lebih kecil dan sama dengan 25. Dia berada di sebelah kiri. Dan Y berbesar daripada 20 jadi berada pada atas. Jadi kawasan yang berlorek tu ialah dekat kawasan. So dia berada di kawasan ini. So dia suruh, okey, terlebih, jangan lebih daripada garisan yang sepatutnya lah. So lorekkan cantik-cantik macam ni. Lorek cantikkan macam ni. Jadi selesai untuk soalan ini. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum bagi baju Melayu Y yang mungkin dijahit jika bilangan baju Melayu X ialah 15 helai. Jadi tengok pada X 15 helai. So tengok dekat sini X 15. Sini X 15. Jadi kita unjurkan ke atas. Dia tanya tentu minimum dan maksimum. Jadi kita berhenti dekat sini bila jumpa pada graf. Dan naik lagi dekat sinilah. So, ni nilai minimum dan maksimum dia. So, pergi ke sini. Dan juga ke sini. So, kita ada minimum kita ialah 20. Dan juga maksimum kita nilai yang dekat atas tu lah. So, nilainya ialah 35. Minimum 20, maksimum 35. Okey.